Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas golongan sebelum daripada kamu. Semoga kamu bertakwa. Yang bahagia Tuan Imam, seluruh jawatankuasa Masjid An-Najah, muslimin, muslimat, anak-anak, semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memasuki institusi Ramadan, memberi peluang kehidupan kepada kita dengan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan sepenuhnya bagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, mencari bekalan yang disuruh oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, di antara objektif tujuan diwajibkan ibadah puasa ini supaya dapat melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dia akan memelihara syahadah yang diucapkan supaya tidak terbatal. Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dia akan memelihara solat fardu 5 waktu sehari semalam. Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah akan melaksanakan puasa Ramadan sebulan dengan sebenar-benar puasa. Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengeluarkan zakat. Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dia akan menunaikan ibadah haji, umrah. Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah akan melakukan segala amal soleh dan menjauhi perkara-perkara maksiat yang mungkar, yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Surah Al-Mulk, kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah Allah yang menjadikan, yang mencipta bumi bagi kamu mudah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh pelusuk penjuru. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah
rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu kena ingat kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sedang muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, mengoferkan tawaran-tawaran istimewa yang sangat hebat. Tetapi ada di kalangan umat Islam yang menjadikan bulan ini sebagai pesta makan, menjadikan bulan Ramadan ini bulan untuk dia makan sebanyak mungkin. Kita tengok viral macam-macam, bazar Ramadan diviralkan macam-macam makanan. Tengok murtabak, cheese, ayak nyok, ke Aisyah nasi ulam, nasi Arab, nasi daging, teh bunga beratok, mi goreng tonggek, ayak tebu, nasi ulam sayur keladi, kuih muih, Mama Sofia, pikir engkit, nasi lemak, sambal nyok, ayak tebu, lauk kampung, murtabak, zul, sup campur. Bukan ustaz lah zul tu. Macam-macam, 1001 jenis makanan. Jadi mungkin yang dalam masjid ni duk pi juga di bazar Ramadan tu. Tapi kita kena jagalah, kena tengok, kena berhati-hati dalam membeli makanan. Pastikan makanan yang kita beli itu tidak syubhah, pastikan halal, pastikan orang yang jual itu menutup aurat, pastikan kita memelihara mata kita daripada melihat aurat orang yang ramai itu. Jadi kalau tidak, dia akan mengurangkan pahala puasa. Kita duk puasa, hampir kan nak buka puasa dah, kita pergi bazar, habis kot tu pahala. Hak jual pun aurat tak tutup, mungkin semayang pun tak, mungkin puasa pun tak. Itu kita kena berhati-hati. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan suruh makan. Dan dalam bulan Ramadan ni makan menjadi ibadah. Bahkan disuruh kita segera makan. Siapa melewat-lewatkan makan, dah masuk dah terbenam matahari, makruh, kena segera makan. Disuruh makan. Bahkan sahur tu pun suruh makan. Makan tu pula masa dia dekat-dekat nak subuh dah, lagi afdal. Tasahharu fa inna fis suhur barakah. Nabi kata, bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Suruh makan, bangkit suruh makan, dapat pahala besar. Makan sahur ni di antaranya hikmah dia, kita bertenaga untuk puasa esoknya. Di antara hikmah dia lagi, membezakan puasa orang Yahudi dengan puasa umat Islam. Orang Yahudi puasa tapi mereka tak ada tak ada sahur. Ini di antara keberkatan sahur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Makan dan minumlah kamu. Tuhan suruh makan, jangan tak makan pula. Tuhan suruh makan. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan kamu melampaui batasan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batasan. Kita makan ikut sunnah Nabi macam mana? Buka dengan buah kurma, rutab, buah masak fresh tu, bukan yang kering. Lepas tu kita sembahyang maghrib, lepas tu kita makan. Tapi kalau makanan dah terhidang, makan dulu. Suruh makan dulu juga. Pasal apa? Nak jaga sembahyang kita supaya khusyuk. Kalau tidak, sekali dengan imam, sekali dengan makmum tak khusyuk, duk ingat makanan. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok di masjid-masjid, di surau-surau diadakan majlis berbuka puasa. Majlis berbuka puasa. Mana-mana masjid surau, di Taman Ustaz pun
Ramai. Lebih daripada 50 orang tu surau taman. 60 orang datang untuk berbuka puasa. Berbuka puasa ini juga satu ibadah yang besar, di mana Nabi menyatakan dalam hadisnya bermaksud orang yang memberi orang berbuka puasa, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang kita beri makan dia buka puasa, tanpa menghilangkan sedikit pun pahala orang yang kita bagi makan itu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami ni bukanlah orang yang berada sangat nak buat jamuan ni. Nabi kata, walaupun sebiji kurma. Orang yang cerdik, dia beli buah kurma, dia bagi. Majlis-majlis buka puasa, dia bagi. 50 orang buka, 100 orang buka puasa, makan buah kurma dia. Pahala dia seperti mana 50, 100 orang itu. Kita puasa, hak kita pun kita dapat, hak orang tu pun mai kepada kita. Ni orang cerdik. Dia rebut peluang-peluang dalam kedatangan Ramadan ini. Ibadah berbuka puasa. Bukan di negara kita saja, di negara luar pun. Di Mekah, kalau siapa pi di bulan puasa, duit tak ada hak keluar lah. Dekat nak buka puasa, dia terridang, pakat berebut, panggil suruh pi makan makanan mereka. Bukan kita dipiduk nak suar muka, buat tebal muka. Mereka tarik, hayya nak tarik mai makan makanan yang mereka sediakan. Di Mesir, di lorong-lorong disediakan makanan. Maidatul Rahman, dipanggil Maidatul Rahman. Di lorong-lorong tu dia siap meja, kerusi, ada hidangan. Siapa saja umat Islam boleh pergi buka puasa free. Ini adalah ibadah yang pahalanya tidak terhingga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam kita makan, kita ikutlah sunnah Nabi, jangan melampaui. Ustaz Neri pun bila kena 3 biji kurma, tak apa dah. Masa duduk siang tu, duduk taram tu, mai dan kena 3 biji kurma, tak apa dah. Lepas tu kita semayang, makan sikit nasi seadanya makan, cukup dah. Kalau kita pi bazar, dia rambang mata. Bukan Ustaz tak bagi pi bazar, tapi kena jaga. Kemungkinan besar pahala kita akan habis di situ. Kena jaga. Kalau boleh, apa yang ada kita nak beli semua. Dengan gulai riah pisang, dengan sayur keladi, dengan bubuk lambuk, segala beli. Tak pergi balik kita tak larat makan dah. Kena berhati-hati, jaga. Tapi Tuhan suruh makan. Kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya ada perkara yang kita kena rebut daripada kedatangan Ramadan ini. Ramadan tajalla wa btasama, tuba lil abdi idza tanama. Ramadan datang dengan penuh senyuman, membawa tawaran-tawaran istimewa, beribu-ribu lipat kali ganda offer daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuba lil abdi idza tanama, maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang dapat mengambil faedah daripada kedatangan Ramadan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bila datangnya bulan Ramadan, maka terbuka pintu-pintu syurga, terbuka luas, offer kepada kita untuk merebut sebanyak mungkin peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana kedatangan Ramadan ini, amalan fardu yang kita laksanakan akan digandakan kepada 70 kali ganda. Isyak kita semayang tadi, seumpama 70 kali ganda, 70 hari kita semayang isyak tu. Dan ibadah sunat
yang kita laksanakan diberi ganjaran pahala ibadah fardu. Nak tahu besar mana ibadah fardu? Ibadah fardu Ramadan ni, kalau ada siapa yang tinggal dengan sengaja, tinggal tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak, dia ganti balik setahun pun dia tak dapat tampung sehari puasa yang dia tinggalkan. Latih, didiklah anak-anak kita supaya mengambil berat tentang kewajipan ibadah puasa ini. Besar dosanya jika ditinggalkan tanpa sebab yang diharuskan oleh Allah. Jika sekiranya berlaku keharusan, kita boleh buka puasa, boleh. Kita musafir perjalanan yang jauh, tapi kita puasa juga. Allah Ta'ala kata apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika sekiranya kamu puasa, lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui besarnya pahala kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi lah pahala-pahala orang yang bersedekah, orang yang membelanjakan harta dia fi sabilillah, orang yang menginfakkan harta dia, orang yang banyak beribadah, membaca Al-Quran, menghidupkan malam Ramadan, puasa di siangnya, banyak ganjaran. Di antara hadis Nabi, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan, di antaranya kita melaksanakan ibadah solat sunat tarawih, witir dan solat sunat yang lain, kita menghidupkan, mendirikan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa. Rebutlah peluang ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi peluang ini ditutup kepada 4 golongan. 4 jenis manusia tidak dapat tawaran istimewa ini. Siapa? Peminum arak. Orang yang minum arak. Arak ni ibu segala maksiat. Bila dia minum, maksiat-maksiat yang lain dia akan buat. Sebab tu kesan dia sangat besar. Jadi dia tidak terlibat dalam tawaran istimewa ini. Judi ni, kita di Kedah ni alhamdulillah arak dah disempitkan premis dia, dan judi pun dah diberhentikan premis judi. Yang mana lesen dia habis, tidak diteruskan. Maknanya kita selamat daripada jenayah dosa judi ini. Pahala besarlah orang yang mengangkat kerajaan Islam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Golongan yang kedua iaitu golongan yang menderhakai ibu bapa dia. Derhaka kepada ibu bapa. Ibu ni kita kata uf pun sudah berdosa besar. Fala taqul lahumā uf wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu berkata kepada dua ibu bapa kamu uf, 2 huruf saja. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking mereka. Wa kullahuma qawlan karima, cakaplah pada dua ibu bapa dengan kata-kata yang mulia, yang baik. Jadi kita yang masih ada ibu bapa, santunilah ibu bapa. Itulah satu-satunya ibu kita, itulah satu-satunya ayah kita. Kalau ada terasa hati, balik minta ampun banyak-banyak, minta ampun sungguh-sungguh dengan ibu bapa kita. Sementara peluang masih ada. Kalau ibu bapa dah pergi meninggalkan kita, banyaklah buat bersedekah, hadiah kepada mereka, wakaf, lot, buat masjid, sekolah, niat, pahalanya kepada mereka insya-Allah sampai. Dan yang ketiga, golongan yang memutuskan silaturahim, bergaduh, berkelahi. Ada hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Mereka ini juga terhalang. Putus silaturahim, kesan dia sangat besar.
bergaduh, berkelahi sesama Islam ini, kesan dia sangat besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, agama Allah. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah, bergaduh. Kerana orang yang bergaduh, berpecah belah ini akan merugikan negara Islam, merugikan umat Islam. Kita kena bersatu padu sesama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerajaan Islam Osmaniyah 641 tahun jatuh ke tangan bapa sekular Turki Mustafa Kemal Atatürk disebabkan umat Islam berpecah belah, kelai, tak mau ikut Islam. Maka kita akan menjadi lemah, lalu musuh akan menguasai kita. Kerajaan Islam Andalus Cordoba yang memerintah selama 781 tahun jatuh ke tangan raja Kristian disebabkan umat Islam pecah belah, bergaduh, berkelahi sesama Islam, tak mau ikut Islam. Maka itulah akibatnya. Sebab itulah besar kesan dia ke atas umat Islam, ke atas agama Islam itu sendiri. Sebab itulah golongan ini tak dapat tawaran istimewa walaupun datang bulan Ramadan. Satu lagi golongan yang ada bergaduh juga, tak cakap 3 hari berturut-turut, juga menjadi dosa besar. Tak bertegur sapa sesama jiran, adik-beradik, tak cakap, telefon minta maaf ataupun balik ziarah minta maaf. Buat apa? Tak ada untung apa pun, kerugiannya sangat besar. Jadi Ustaz mengingati diri Ustaz sendiri dan muslimin muslimat sekalian, marilah kita rebut peluang puasa Ramadan 1443 Hijrah ini. Mudah-mudahan puasa kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita kena ingat, mungkin ini puasa kita yang terakhir. Mungkin tahun depan kita tak sempat lagi Ramadan 1444 Hijrah. Kena ingat macam tu, barulah kita ada motivasi untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Ustaz nak tutup tazkirah ni, Ustaz nak lancarkan infak fi sabilillah, pembinaan Smiti Ibnu Khaldun. Smiti Ibnu Khaldun. Tabung tu ada di belakang. Tuan-tuan boleh berilah sebanyak mana yang termampu. Kita ada Seriti Ibnu Khaldun. Pelajar Seriti ni dah nak naik tingkatan 1, tapi sekolah tak ada untuk tingkatan 1. Bangunan untuk nak masuk ke tingkatan 1 tak ada lagi. Jadi kita usaha untuk bina bangunan Semiti Sekolah Menengah Islam Ibnu Khaldun. Tempat dia di Sungai Limau, di atas tanah yang diwakaf oleh hamba Allah. Nilai dia 1.4 juta tanah tu. Jadi tuan-tuan ambil peluang bulan Ramadan ni, jihad, sumbangan fisabilillah ni, infak fisabilillah ni, di luar Ramadan pun Allah Ta'ala akan gandakan 700 kali ganda. 700 kali ganda, bahkan lebih daripada tu. Seumpama sebiji benih, tumbuh pokok ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, jadi 700. Bahkan Allah Ta'ala boleh bagi lebih daripada tu lagi. Apatah lagi di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Allah Ta'ala akan lipat ganda. Rebutlah peluang ni. Dan peringatan juga, jangan miss kita infak fi sabilillah sepanjang malam di bulan Ramadan ini. InsyaAllah akan kena satu malam Al-Qadar yang ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lebih daripada 82 tahun kita beramal memberi infak fi sabilillah. Saya ingat sekat itu saja dulu tazkirah daripada Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.